Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Alright, so jom let's recite doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa cepat. Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilma wa zidni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Ya Alim, Hakim, Rashid, indeed, you are the most knowledgeable, intelligent and wise. Grant us knowledge and wisdom so that we can be Khalif in this world. Amin ya rabbal alamin. Okay, before we start our class, let us recall again about the hadith that you are going to learn throughout this week. Minggu ni kita akan belajar, bukan this one, sorry. Sekejap ya. Check me your friends first. Not this hadith, sorry, this is silap. Hadith yang kita akan belajar this week is about calling something tu. Sekejap. Okay, this one. This one, yes. Okay, so this is the hadith that we are going to learn this week. It's about calling to right guidance and forbidding evil. Means that if someone calls others to follow right guidance, ajak kawan-kawan awak untuk buat benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh, benda-benda yang positif, bukan negatif. His reward will be equivalent to those who follow him in righteousness without their reward being dismissed in any respect of an account. Maksudnya teacher akan bagi analogi macam ni lah. Orang A, budak A, dia pergi cakap dekat budak B suruh sedekah. Dia cakap dekat budak B, sedekah ni penting dan bagus untuk pahala, untuk hilangkan, hapuskan dosa dan sebagainya. So B ni tertarik, B ni pergi sedekah dekat C. C ni orang kira macam orang miskin lah. Macam tu. So C, tapi B ada adik. B ada kakak. So kakak dengan adik B tengok, kenapa nak sedekah? B cakap, A ni bagi tahu dia yang sedekah ni boleh dapat banyak pahala. So tiba-tiba kakak pun tergerak hati untuk sedekah dekat D. Tapi senyap-senyap. Adik pun sama, tergerak hati untuk sedekah dekat E. Okay. Dalam masa yang sama, B duk nasihat dekat K pula dah. Kakak ni tadi, kakak duk bagi sedekah dekat D, B bagi sedekah dekat C, adik bagi senyap-senyap kat E. Semua pahala ni juga A akan dapat. Itu maksud teacher lah. Okay, ni masuk ayat yang dalam hadis ni bagi tahu. So setiap yang buat pahala tu A akan dapat juga. Takkan berkurang. Nampak ni. Being dismissed, no. Without their reward being dismissed. Okay. Tapi yang bahayanya dalam hadis ni dia bagi tahu, kalau if let's say ada seseorang tu mengajak melakukan kejahatan, contoh, alah sekali je tak datang sekolah, sekali je tak datang kelas teacher, sekali je tak buat homework teacher, tak apa. Teacher bukan marah pun. Sekali je bila teacher panggil tu tak menjawab, biar je buat tak tahu je, sekali je. Awak ajak orang lain buat. Okay, benda tu salah, awak ajak orang lain buat. Orang lain buat. Orang yang pertama yang bercakap tadi akan mendapat dosa yang sama dengan apa yang orang lain buat. Itu maksud yang dekat sini. So lesson dia ialah kita kena sentiasa mengajak orang buat benda-benda yang baik. We should always guide and urge others to do good and discourage them to do bad thing. Okay, kalau kita urge someone to do good, we will exactly get the same reward as them from Allah.
and Allah forbid us to call upon people to do bad. Ni maksudnya ialah walaupun kita tahu seseorang manusia yang telah melakukan kejahatan dan maksiat yang berterang-terangan, orang nampak dia terang-terang, contohnya seksi, perempuan seksi lepas tu menari di halayak ramai, seksi lah betul-betul lah terang. Kita tak boleh sela orang tu kafir ke, kita tak boleh sela orang tu ahli neraka ke. Kalau nak nasihat in personal. Okay, Allah melarang kita untuk menggelarkan seseorang macam kau ni masuk neraka lah. Okay, tak boleh depan-depan lah, tak boleh memalukan dia walaupun dia dah buat salah dan dosa yang terang-terangan. Right, so this is hadis that we learn. You are learning, kita pun, teacher pun belajar sama minggu ni. Okay, next kita akan buat sikit tentang ICT vocab. There are 3 words actually lah. 3 words ICT vocab yang kita belajar. First thing first is password. Password ni ada banyak-banyak type. Ada password yang typing, ada password nombor, masuk nombor, ada password recognition of face. Ada yang bila buka laptop tu teacher tak tahulah, ada orang kat sini yang guna password muka. Okay, kalau you nak buka device ke apa, you kena guna muka. Kalau dia tak recognize you punya muka, you tu device tu takkan on. Macam tu. Macam phone, kalau teacher ni, teacher guna thumbprint. Okay, thumbprint fingers. Selagi teacher tak tekan ni kat belakang ni ada bulat ni kan. Selagi teacher tak tekan bulat ni, dia takkan terbuka lah phone ni. Takkan terbuka. Dan dia hanya memerlukan, it only needs my finger only. Jari orang lain tak boleh. Tapi kita boleh set sebenarnya jari orang lain ke apa ke. Okay. Ada yang guna mata. Kalau awak pernah tengok cerita-cerita, dia guna mata. Kornea mata tu. So dia macam zoom mata, lepas tu baru dia on. So password, dia sama macam safety lah. Okay, password sama macam safety. Kenapa orang guna password? Sebab safety. Kalau tak ada password, orang boleh buka awak punya laptop, orang boleh buka awak punya phone sesuka hati kan. Pasal-pasal dia godam-godam, dia hack semua benda, dah tak pasal-pasal viral pula. So next, this is cursor. Apa itu cursor? I think you know this thing. Awak dah tahu dah. Cursor ni yang dalam komputer tu. Ya, yang teacher duk gerak-gerak, nampak tak warna putih teacher gerak-gerak? Awak nampak tak? Yang teacher duk gerak-gerak ni awak nampak tak? Penunjuk tu. Ya, penunjuk tu. Okay, sama ada awak guna mouse ataupun awak guna awak punya cursor dekat awak punya. Kan dekat laptop kan ada dia punya tempat goyang-goyang mouse kan? Keypad. Keypad, sorry teacher lupa. Touchpad, nama dia touchpad. Alright. Touchpad. Keypad tu apa? Keypad tu ni lah. Dia type. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Touchpad. Alhamdulillah. Haus. Ni selalu saya jumpa dekat satu tempat. Satu tempat apa? Amirul mesti tahu. Amirul apa? Apa? Tak. Cuba habiskan Dekat ayat mana? tu. Tak. Yang simbol ni selalu Syash. Oh, simbol. Simbol tu kat mana? ada aja. Syashi. Adalah. Dekat game. Ada dekat game. Awak kalau game laju. Kalau belajar slow. Okay. Banyaklah macam ni macam nak besarkan. Apa syasha-syasha tu? Ni macam nak zoom. Sorry, bising sikit. Ni macam nak zoom. Ni macam nak zoom out ke zoom in. Nanti zoom out, zoom in, ni zoom out. Saya punya cursor lain je. Cursor awak macam mana? Bentuk apa? Bukan bentuk. Saya punya kalau hover kat warna lain, warna lain ditukar. Oh, macam tu. Contoh Canggih saya ya? hover kat Adalah je boleh. Saya hover dekat setting. yang warna putih, dia jadi hitam. Hitam jadi putih. Teacher tak boleh pun macam tu? Boleh lah. Dia Try. Dekat setting. Setting apa? cantik. Setting apa? Boleh pilih. Cuba bagi tahu teacher setting apa, Rania. Tanya. Tak, teacher ambil guidance. Okay, so sebelum kita start, hari ni kita akan belajar health subject, health apa panggil dia? Health education. So firstly, mula-mula kita nak recall sikit. Minggu lepas kita tak ada kelas sebab cuti. Betul. Minggu lepas kita tak ada kelas sebab cuti. Minggu satu lagi. Minggu satu lagi kita belajar tentang ni kelecek hebat tackle, dribble. Apa dia? Miro nak kata teacher ke? Minggu lepas, minggu satu lagi lah. Okay, kita belajar tentang this one. Kelecek hebat dan tackle tepat. So, macam mana nak dribble, macam mana nak tackle. Tackle ni macam nak rampas bola. Dribble ni, kelecek ni macam awak nak confuse pihak lawan untuk bermain.
A lot of things yang guna skills ni, contoh bola. Betul. Bola, futsal, bola sepak, futsal, hoki, bola Bola jaring, sepak, futsal, bola. bola baling. Betul lah. Bola baling, bola jaring, bola keranjang dalam masa yang sama. Ni macam ni. Ni kalau guna alatan. Okey. Ni yang kita Bola belajar apa last. lagi? Mana ada bola lagi dah. Bola apa lagi? Bola bowling. Bola bowling kita tak guna dribble dengan ni ya. Maaf, bowling awak golek je bola tu ke depan. Okay. Kita tak payah, awak nak confusekan siapa? Bola bowling. Confusekan diri sendiri. Lepas tu awak nak, apa yang awak dapat? Awak confusekan diri sendiri. Dapat pening. Apa yang awak cuba sampaikan ni sebenarnya, Amirul Azad? Teacher panggil nama panjang awak ni. Mana teacher punya ni? Sekejap. Okay, this one. No, cancel. Alright, so today kita akan belajar tentang health education about this one. Tada! Remaja hebat, keluarga sejahtera. So hari tu kita ada buat tentang kemahiran asertif. Kalau awak masih ingat lah, kemahiran asertif ialah positive thinking. Yang ini kita belajar tentang, again, dia punya topik quite similar. Perubahan mental, emosi dan sosial. Tapi dia more to apa perubahan yang awak rasa sekarang ni dari segi emosi, mental dengan sosial serta peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Teacher rasa teacher nak tunjuk video dulu kot. I think I want to show you the video first. This one. With VLC. Awak nampak ke video? Can you see the video Tak. now? Can you see? Oh, dah boleh. Hai, Boleh. lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita Tengok tak? akan membincangkan tentang unit Dengar. 6 Aku Remaja Bertuah dengan tajuknya Remaja Hebat, Keluarga Sejahtera. Bersama saya, Cikgu MHS. Perbincangan kita pada kali ini merujuk halaman 36 dan 37 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Sebagai permulaan, mari kita baca apakah yang tertulis pada halaman 36. Sempena Hari Keluarga Mukir Mergong, satu forum yang bertajuk Perubahan Mental, Emosi dan Sosial serta peranan remaja dalam institusi kekeluargaan telah diadakan. Berdasarkan gambar, kita dapat lihat terdapat 3 orang ahli panel yang telah dijemput untuk membincangkan tentang tajuk perubahan mental, emosi dan sosial serta peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Jom kita lihat apakah soalan-soalan yang dikemukakan oleh pengacara dan apa pula jawapan yang diberi oleh ahli panel. Mari kita lihat apakah soalan pertama yang dikemukakan oleh pengacara kepada ahli panel kita. Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum. Ini adalah Dr. Chin. Apakah jawapan yang diberi oleh Dr. Chin? Okey, perubahan mental, emosi dan sosial remaja, awak ni boleh kita dikategorikan as adolescent ni remaja lah, teenager. Merujuk berubah dari satu tahap ke satu tahap pemikiran yang lain, emosi dan ruang lingkup sosial. Maksud dia kat sini ialah perubahan mental bila awak dah puberty tu maksudnya sudah mencapai tahap balik lah, awak dah balik. Okey, dah balik. So awak punya perubahan dari segi mental dengan emosi awak tak macam budak kecil. Contoh.
Kalau budak kecil, umur primary 1, primary 2, preschool, tadika kan. Kalau dia buat something, contohnya dia tanya teacher, contoh, teacher, saya buat ni salah. Dia macam cepat nak nangis, cepat nak mudi. Mengada. Ya, pandai. Mengada. Okay. So bila awak dah achieve puberty, sepatutnya bila awak dah achieve puberty, awak tak macam tu dah. Tak ada lagi yang macam teacher, tengok dia ni kan buat saya. Sepatutnya tidak macam tu. It's not like that. Sebab awak dah mencapai satu tahap yang lain dengan kanak-kanak. Tak mengada-ngada, dah macam matang lah sikit. Itu maksudnya dekat sini perubahan dari segi mental, emosi dan sosial remaja. Tu maksud dia berubah. Pemikiran dia dah berubah. Dia tak ada fikir dah macam nanti kau nangis, sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak sedih, sikit-sikit nak mengada. No. Dia tak dah. Dia dah matang. Sepatutnya dah matang. Tapi kalau awak rasa dalam diri awak ada lagi perangai budak-budak tu, mungkin belum mencapai balik lagi kot. Okay? Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu bila membesar. Okay? So kalau di dalam keluarga yang positif, keluarga dia selalu support dia, keluarga yang bukan jenis marah-marah, bukan jenis yang push, pressure. So awak akan membesar dalam keadaan yang mental awak ni sihat. Macam tu. Tahu kalau buat salah, kena betulkan mistake. Bukannya kena hukum, bukannya kena tak. Dia maksudnya persekitaran family pun memainkan peranan. So secara umum, perubahan yang positif merujuk kepada tahap pemikiran remaja yang lebih matang. Ini maksud teacher kata tadi. Perubahan mental, emosi dan sosial remaja, supposedly all of you need to be more mature. Lebih matang. Bukan dah macam budak-budak dah. Teacher dia buat saya teacher. Nak nangis ke apa ke. Teacher pensel saya tak ada no. Okay, bukan macam tu dah. Sepatutnya kita dah boleh mengawal. We know how to control ourselves. We know how to control our emotion. Kalau marah macam mana, boleh ke nak marah mengamuk, suka hati, baling buku, baling meja, baling teacher. Contohlah kan. Ada ke yang baling teacher kalau marah? Tak ada kan. Pukul ustaz ke ada ke? Tak ada. So kita lebih matang. Baling teacher. Manalah tahu kok kuat sangat. Baling teacher ke marah kan. So itu bukan benda yang matang. It's not. Itu tak bukan perubahan. Tu awak masih lagi berada dalam keadaan otak yang masih kebudak-budakan lah. Okay. Seterusnya apa yang doktor ni cakap? Perubahan mental bergantung kepada adalah berbeza antara dia berbeza ya antara individu macam mana every single individu will adapt with the changes. Perubahan itu bergantung kepada latar belakang keluarga of the serta persekitaran remaja itu membesar. Dan yang ketiga, remaja yang matang bijak mengawal emosi atau perasaan. Ini bergantung kepada remaja yang matang. Mature person, orang yang matang, dia tahu bila nak kawal emosi. Dia tahu macam mana nak contoh boleh. Contohlah, awak dah baca, dah study betul-betul ni, gila-gila punya study. Malam study, siang study, bila time exam, bila dapat paper, you fikir macam markah you akan dapat 100 ke, paling tidak 90 and above ke, tiba-tiba awak dapat 60. Awak macam, mana salah saya ni? Saya dah study betul-betul kot. So orang remaja yang matang sepatutnya dia boleh kawal emosi. Dia bukannya tiba-tiba mengamuk kat teacher. Teacher ni apa hal teacher? Makan bagi sikit. Teacher nak gaduh ni. No, bukan macam tu Maksudnya dia boleh kawal emosi dia supaya dia boleh tahu, okay, ada salah kat mana-mana. So I have to be mature. I have to correct my mistakes. Bukannya tiba-tiba menangis macam orang gila ke, ngamuk macam orang gila ke, no. Sepatutnya lah. Next. Itu adalah 3 lagi. Emosi dan sosial remaja oleh pengacara tadi. Ini jawapan yang diberi oleh Profesor Jayakumar. Lagi satu, teacher perasan. Kajian mengatakan, research telling us that umur macam awak ni suka memberontak. Betul ke? Betul ke? Ni apa ayat yang ditulis kat sini betul ke? Maybe. Teacher highlight Sekejap. Okay. Mana
perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Betul ke awak rasa umur macam awak ni teacher dah tahulah sebab teacher pernah berada dalam umur awak tapi teacher dah lupa lah macam mana keadaan tu. So awak tengah berada dalam umur awak sekarang. Betul ke awak rasa nak memberontak? Betul ke awak rasa parents awak tak faham awak? Is that true? Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenapasi kenapa anak memberontak. Teacher perasan umur macam awak budak-budak kecil. Budak macam awak lah, bayi-bayi awak ni yang baru-baru nak up orang panggil kan. Okay, teenager ni kan. Suka memberontak. Kenapa Why Kenapa awak suka nak memberontak? Why? Boleh share tak sikit? Ke tak awak baik? Ke awak jenis yang baik? Ke awak jenis memberontak, jenis rebel? Memberontak ni maksudnya teacher suruh ni, alah teacher ni. Alah mak ni. Alah yang ni. Macam tak puas hati dengan semua benda. Ya ke? Betul ke? Sebab awak inginkan Kadang-kadang perhatian lah. ke? Kadang-kadang. Contoh kenapa? Why? Masa saya stres ke apa-apa. Saya baik. Saya baik. Ya, Maybe. siapa cakap siapa baik tu? Percaya ke baik? Maybe. Why? Can you explain? Maybe. Can you explain? Tak naklah soalan maybe. Maybe kalau buat karangan Bila markah pun stres. tak ada. Bila Bila stres. share apa? Bila stres. stres. Apa yang awak Mungkin. stres? Apa Mungkin. yang awak stres? Banyak homework lah. Macam-macam lah. Jangan Mungkin. malas. Banyak homework pun stres. Lagi? Apa yang awak Maybe. stres? Maybe. Bergaduh lah. Mirul, awak tak menjawab soalan Bergaduh. lah. Bergaduh. Bergaduh. Awak bergaduh dengan siapa? Adalah Mungkin. dia rahsia. Lepas tu? Ya. Gaduh dengan adik dia. Tak lah. Lepas tu? Adalah seorang tu. Mungkin. Seseorang. Lepas tu macam mana awak nak settle masalah awak tu? Yesu. Saya dah bagi kat dia penumbuk. Awak bagi penumbuk? Astaghfirullahalazim. Yelah, Itu dia bukan cek cara pasal penyelesaian. dengan saya. Itu bukan penyelesaian yang baik. Maksudnya awak tidak matang. Kuizas. Okay, awak tidak matang. Kalau awak menyelesaikan masalah dengan cara macam tu, Kuizas. Pitas. itu tak matang langsung. Mirul, awak nak berada dalam kelas ke tak nak? Tak nak keluar. That's it. Jangan nak merapu-rapu dalam kelas cakap benda Pitas. I don't understand. You nak teacher kick you ke macam mana? Hola. Soy Amirul. Benda yang Mirul merepek ni. Boleh siapa-siapa tolong bagi tahu teacher Dia cakap Spanish. apa yang dia merepek ni? Boleh tak siapa-siapa bagi tahu teacher pasal dia ikut apa dia yang dia merepek ni? dalam game Friday Night Funkin. Okay, teacher tak faham apa yang awak merepek. Teacher terpaksa mute sebab teacher tak faham apa yang awak cuba sampaikan. Okay, so kalau awak buat something, contohnya awak marah orang, awak pukul orang tu, itu bukannya, panggil apa itu bukannya matang, itu tidak matang. Sepatutnya tidak berlaku perkara-perkara seperti itu. Macam ni. Ya, Zat, pria. Ini Dia ikut kepimpinan apa-apa remaja yang atau menyelesaikan Friday masalah. Night Funkin tu kot. Lepas tu, Amirul tu. lepas tu. And then? Azad, are you okay? Azad? Kan yang tadi tu, Ah. yang tadi tu teacher never mind lah. Never mind pula. Suka cerita sekerat-sekerat. Keluarga. Okay? Dalam So hal ini next. Kita telah tajuk diberi sikit. terlibat dalam proses Okay, perhatian. untuk masalah ini, dia lebih kepada kepimpinan dalam family. Family tu sendiri sebenarnya. Sometimes kita boleh tengok family. Kalau family tu problematik, contohnya ayah dia selalu pukul dia. Apa lagi? Ayah dia selalu marah dia, ayah dia selalu tengking dia, mak dia selalu tengking dia, so on and so forth. So dia akan melibatkan banyak benda dan dia memang akan mengganggu sedikit sebanyak, dia akan mengganggu emosi. Boleh pula. Okay, dia Macam tu. boleh mengganggu emotion. Lebih banyak terlibat dalam proses keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga dan memberontak kerana inginkan perhatian. Rupa-rupanya awak ni memberontak kerana inginkan perhatian rupanya. Okay? Craving for attention lah sebenarnya. Kids ni patutlah pun. Yang Amirul Azad, teacher assume Amirul Azad buat macam tu, dia nak craving attention ke? You want attention from me, Amirul? Kau tahu cakap benda pelik-pelik tu. Dan Cakap rumusan benda yang terakhir bukan. yang kita boleh buat And ialah then we need to discuss with our remaja own perlu sentiasa family. That is a way on how to do that. Okay, pada next. plan yang dikembangkan peranan setiap ahli dalam kiri, pehakan inisiatif. Okay,
So, dia memberi analogi tentang tubuh badan manusia. Ni apa ni? Cubit paha kiri, paha kanan pun sakit. Ini maksudnya ialah as adults, bukan adults. You tak sampai adults lagi. Teacher adults. You adolescent, teenager. So, sebagai seorang remaja, sepatutnya you should know your role, your motivation, your ways on how you are going to do. Macam contohnya awak tahu awak nak ke mana, awak tahu awak nak buat apa. Awak tahu sepatutnya awak kena belajar macam tu. Okay, remaja pada tahap ini penting untuk menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif. Tapi saya tengok lately kids, kan kisah teenager nowadays suka main social media sahaja. Tidak ada function apa-apa, nak main game lah, nak jadi TikTokers lah, what else? Nak jadi YouTuber lah. Benda-benda tu okey, tak ada masalah. Tapi ia bukanlah future yang kecil-kecil awak fikir, oh tak apalah saya tak belajar tinggi-tinggi, saya jadi TikTokers je. Awak nak jadi TikTokers pun awak kena ada ilmu tau. You need to have education. Bukannya sesuka hati je. Nanti awak akan jadi macam TikTokers yang tak ada function lah. Yang tidak menyebar dan memberi manfaat apa-apa kepada manusia lain. Tadi macam sia-sia lah. Okay. Remaja sepatutnya perlu tahu peranan, motivasi dan hala tuju masing-masing dan penting dalam membuahkan maksudnya menyumbangkan buah fikiran. Share apa yang awak nak, share apa yang kita patut tahu. Bukannya awak duk cakap benda-benda yang merapu-merapu. Okay. Ni peta. Okay, lately lah. Lepas ni lah kita buat. Okay, now teacher akan bagi awak link. Sana. Saya akan bagi awak link here to answer these questions. Pendidikan kesihatan. Okay, this one. Okay, first kita share dulu lah. Okay, kita buat dulu sama-sama this thing. Okay, can someone tell me perubahan mental dari segi apa? Which one is perubahan mental? Which one is perubahan emosi? Which one is perubahan sosial? Can someone tell me? Oh, teacher tak buka ni. Sorry. Okay, ada siapa boleh bagi tahu teacher yang mana satu perubahan mental? Kena guna besar. Mana satu perubahan mental? Mana satu perubahan emosi? Mana satu perubahan sosial? Which one? Suka memberontak emosi. Which one? Emosi. Ya ke? Okay. Lagi? Cari identiti diri. Berfikiran Tu nanti. Bersikap lebih sensitif. Mental. Teacher ikut awak je ni. Mencari Bukan saya lah. identiti. Buka awak pula. Lepas tu? Lebih berdikari. Yang mana satu? Sosial ke? Berdikari sosial. Okay, tidak mau dikongkong? Perubahan? Emosi. Susah soalan ni. Okay, tidak mau dikongkong. Emosi. Okay, next. Perasaan rendah diri. Cuba mencuba sesuatu yang baru. Mana satu? Emosi ke, sosial ke? Sosial. Sosial. Sosial, ya Allah bahasa. Sosial. Allah. Okay, next. Perasaan rendah diri. Mental kot. Ke mana? Perasaan rendah diri, social kot. Emosi? Kita letak emosi dulu. Positif, mental, of course. Mencari identiti sendiri. Social. Matang, mental. Okay, cuba kita check. Betul tak? Macam salah je ni. Betul? Banyak salah je. Kan betul? Dia juga betul. Semua satu salah. Okay, so maksudnya Mental, emosi dengan tu semua salah. Ada satu salah. Maksudnya adalah salah sikit, bukanlah salah semua. Okay, next. Soalan seterusnya ni apa? This one. Kita try. Sumber persendirian. Pula dah. Remaja yang hilang. Ni? Sama je. Sama. No. Teacher tak nak. Sama. Ni? Pendidikan pun boleh. Pendidikan kesihatan, luahan perasaan. Jom kita tengok ni. Miro dah buat apa? Main game ke? Apa?
Ni. Cari perkataan tersembunyi. Ketuk lah. Ketuk perkataan tersembunyi. Ni gambar apa ni? Kita cari Bukan lah. saya je. Bunyi mouse clicking tu bukan saya je. Maksud siapa? Rania. Rania dia punya mic terbuka. Apa ni? Gambar sedih ni gambar apa? Rania, you playing game? No. Lepas tu kenapa bunyi macam tu? Ni apa ni? Gambar apa ni? Gambar apa ni? Sedih. Tak ada pun. Sakit. Sedih. Tak ada sedih pun. Siapa boleh tolong teacher ni? Cepat. Ni? Ni bergaduh kan? Mana bergaduh? Tak ada pun. Balah kot. Balah. Oh ada perbalahan. Wow, good job. Lagi? Ni? Okay. This one? Ni gambar sedih. Gembira. Kecewa. Ada tak? Jumpa tak mana-mana? Putus asa. Ada? Oh, okay, betul. Ini gambar apa? Gambar lelaki yang rambut tegak ni. Siapa tahu gambar lelaki rambut tegak ni apa benda? Hello, I'm asking you. Lelaki rambut tegak ni apa benda? Cap. Bed. Yep. Hello, teacher tanya awak ni. Awak nampak ke tak ni? Awak nampak ke tak ni soalan ni? Allah Rabbi. Buka suara awak masing-masing. Teacher tadi tak tanyakan gitu. Gambar apa ni? Gambar sedih ni gambar apa? Gambar apa ni? Sedih ni. Sedih. Mana sedih? Tak jumpa? Awak jumpa tak? Mana? Muram. Muram? Marah. Muram? Tak ada pun muram. Marah. Ya Buat marah. Allah. Tak ada pun kat mana? Boleh annotate? Awak tolong annotate. Mana? Mana tu? Buat marah je. Oh, marah. Cepat marah. Mana satu? Ni kot. Salah lah. Silap teacher. Yang Ni ni. kot. Yang ni je. Yang mana? Cepat marah yang ni je. Oh, ni tak boleh tekan lah. Dah tak boleh tekan. Cepat marah, putus asa. Ni gambar ni yang masa dia gambar apa? Cemburu. Cemburu. Mana Cemburu cemburu? yang ni. Mana cemburu dalam kotak ni? Tak nampak pun. Oh, ni pandai awak. Yeay, this one. Betul lah. Ni belum. Ni belum. Gambar sedih ni. Gambar sedih ni apa? Sedih tak ada pun sini. Gambar sedih itu. Mana? Murung. Mana Murung. Mana? Nampak tak titik-titik saya ni? Oh, ni Okay, nampak. Nampak. Okay, baik ada penyelamat. Okay, murung. Okay, ni semua adalah perubahan emosi. Betul. Papan mata. Tunjuk semula jawapan. Tunjuk semula. Lagi? Tunjuk jawapan mula semula. Lagi? Ada lagi soalan lain? Saya nak bagi kat awak ni. Saya bagilah. Pendidikan kesihatan. Aku ni buka kotak. Macam best je. Kita nak tolong sekali je? Boleh, tak ada hal. Yeay. Kita tengok ni. 15. 15, teacher tekan Tak. Keluarga yang sebegini merupakan keluarga Yang hebat dan sejahtera. senang lah. Next, nombor 8. nombor 7. Itu 8 lah teacher. Lakukan positif kan? Lakukan positif. Okay. Takkan tingkah laku bermusuhan. Dia tengah main game, main bola. Next, number 5. betul 5, sorry. Cabaran yang perlu dihadapi oleh ibu bapa semasa anak semakin remaja ialah negatif kot. Perubahan ke Takkan song-song pula. Bukanlah cabaran. Azad, cabaran. Ya, negatif. Yeay, betul. Bukan positif, cabaran tu macam masalah lah yang dihadapi. Next. Gatal lah hidung. 4. 4. Perubahan emosi, sosial dan mental adalah perubahan
Perubahan satu tahap yang tak. Ni. Ni bukanlah confirm A bukan. Ah, A bukan. B atau C? Salah lah. B lah. B. Betul lah tadi. saya jawab B betul lah. Next number 9. 9. Tada. Sekiranya anak-anak memberontak, apakah? Bunyi apa? Oh, dia ada masa lah. Kejut Dia ni. ada Bunyi masa. apa banyak-banyak. Ya, haula wala. Dia ada masa. Sekejap, teacher share lah kat awak. Dia ada masa. You kena buat masa, ikut masa dia. Sekejap, teacher share. Kat chat, Okay. awak try buat. Lepas tu Yes, share kat sir. teacher. Teacher pun buat, awak pun buat. Go. Tu, teacher bagi kat Ready? chat. Jap. Jangan buka. Ready? Dia main balik daripada mula. Dia ada masa dia, awak kena cepat. Mula semua. Ready? Kena cepat sikit, kena cepat. Set. Go. Saya buat Sekejap ni lah, 50. pegang. Hantar. Alamak. Ni kot. Siapa betul. Next. Antara ikut manakah menunggu kedudukan yang sejahtera. This one. Apakah semua soalan yang saya dapat semua yang soalan tadi? Okey tu. Dia masa cepat Ada sikit jawab. buat. Nanti kau lambat satu hal lain. Hehehe. Lagi. Oh my. Perubahan negatif remaja akan menjadikan remaja tidak matang. Hehehe. Next. 6. Ahli keluarga sepatutnya menghargai. Easy lah. Tadi susah. Ni senang pula. Rekodlah aktiviti yang sepatutnya dilakukan oleh membentuk remaja hebat kecuali. Mana satu? Ni hakut. Next. Number 3. Siapa yang number 3? Dah. Okay. Semua Keluarga yang betul seperti ini je. merupakan keluarga yang hebat lah tadi. Nirul dah jawab dah tadi. Hebat dan sejahtera kan. Ada yang dah siap ke? Okey, satu salah. Cabaran yang perdana. Oh apa tadi? Lupa lah. Oh negatif kan? Okay next. Tu. Ada yang dah siap? Belum. Persekitaran keluarga yang begini akan membentuk remaja Ya yang Allah. positif. Lah of course. Positif. Under pressure. Kenapa pressure? Sekiranya anak-anak memberontak, apakah tindakan sewajar yang perlu dilakukan? Mengenal pasti, menghukum, menyelesaikan masalah. Mengenal pasti. Je, saya 13/15 je. Dah, apa yang salah? Saya pun dah lupa. Ya, astagfirullah. Mengeratkan. Seronok sebenarnya tahu kalau kemas sama-sama dengan adik-beradik, dengan family. Selalu kita Tak buat tu time seronok raya je. je. Teacher suka. Awak ni tak best tau. Kena buat macam tu. Sharing each other. Main game ke dengan family. Main Monopoly ke. Main apa lagi. Kevin. Antara aktiviti yang membentuk ambalan yang hebat ialah la. This one code. Okay, betul. Teacher betul semua kod ni. Can all share together. Be kind to Kecuali. everyone. Ya. Can we share? Last Can we one. share? Perubahan Can remaja we berbentuk share? kepada perubahan persekitaran. Yes, very good. Teacher betul semua korang? How Saya about all of betul. you? Saya betul Kau buat lagi? 13. Try. Dia betul semua. 15/15. 2 minit je teacher buat. Ada siapa nak share dia punya? 13. Tengok lah mana tadi. 13/15. Ada pun? Tak tunjuk pun. Ada siapa yang nak share dia punya game? Okay, last kita check. Ada lagi tak? Ni sama. Ikatan simpulan. This one last. Kita buat yang ni. Aku remaja bertuah. Baik. Nampak kan? Nampak screen kan? Yang manakah tidak benar mengenai perubahan yang dialami oleh remaja? Which one? Ha? Awak nampak tak screen? Nampak. Nampak. Which one? Yang manakah tidak benar mengenai perubahan yang dialami oleh remaja? A, B, C, D.
D lah. D. Takkan harta benda pula. Harta benda. Emosi, social, yes. Mental, yes. Yang manakah antara berikut bukan perubahan emosi? Dan Banyak menjadi lebih berperasan dan emosional. Bukanlah, bukan. C. Oh, bukan. C. Banyak makan. Banyak makan bukan perubahan emosi ya. Dia perubahan fizikal. Berikutlah perubahan sosial kecuali. Mandi dengan Mandi kerap. kot. Ya, pandai. Seterusnya. Hasan adalah seorang anak sulung dalam keluarga. Sekiranya perubahan mental dialami oleh Hasan adalah perubahan positif, yang manakah bukan tindakan Hasan? Membantu adik-adik dalam pembelajaran mereka. Itu kalau saya. Hasan nama Hasan ke? Dia kata bukanlah, yang bukan. Memberi sumbangan Ni idea lah dan menggali tenaga. penggalak adik-adik bergaduh. Bukan. Takkanlah minta adik bergaduh. Itu kan negatif tu. Yang manakah Bagus bukan tu. ciri-ciri perubahan emosi yang positif? Menjadi kemurungan. Kemurungan. Betul Nurin. Very good. Murung. Next. Sebagai seorang remaja yang positif dari segi perubahan sosial, yang manakah bukan tindakan kamu? Mengajar adik-adik beriadah. Beriadah ni main lah. Suka bergaduh lah kan? Mengajak Betul tak? adik-adik membersihkan lantai. Suka bergaduh ni awak lantai mana? Tang Tak soalan. pandai baca. Six, tak pandai baca. Tak apa. Tak. Belajar lagi ya. Okay. So, hari ni kita belajar apa? Saya nak ringkaskan lah. Okay, today Kita belajar about emosi, social and emotion. This one. Kita belajar tentang mental. Teacher lupa kata mental. Mental, emotion and social. Mental, emotion and social. Mentalism. Okay. In family. Dalam keluarga benda ni sangat penting lah sebenarnya. Okay. Untuk mendidik ke arah lebih positif. Lakonkan semula. Tak sempat nak lakonkan. Teacher rasa it's already 17. Okay. So this is actually the things. Untuk awak menjadi lebih positif, awak kena share dengan family. Kita kena sentiasa baik dengan family. Kena sokong family. Jangan awak main tuduh-tuduh family awak jahat lah. Dia awak jahat lah. Apalah itulah inilah. Kita kena nasihat sama-sama our family. Itu sahaja sebenarnya. Hari ni simple je. Teacher ingat nak suruh awak buat karangan. Later lah. Karangan tentang pengalaman hidup. Your essay about your family lah sebenarnya. But then later lah kot. Okay, so do you have any question for me? If not, I will end our class early. No, cannot? Boleh? Tak boleh. Okay, do you have any question for me? No. Azad Yes. angkat tangan. Azad tak boleh mute Unmute Ha. Azad. Teacher ni. You. Masa tengah sudah lah saya nak tak boleh nak buka chat disable. Teacher tutup. Chat teacher tutup. Mute tadi teacher tutup. Sekejap. So teacher buka balik. Tak boleh buka Sorry. So do you have any question for me, Azad? Ada soalan untuk teacher ke? Saya tak nak parangan. Tak adalah, teacher tak suruh buat pun. Okay, petang ni kita santai-santai je. Okay? Okay. Alright, so do you have any question? Tak ada soalan kan? So jom kita recite doa. I will let you end. I will end this class early lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. I see you next week. And Isaac Arni Niza ke? Kan teacher salah tulis pula orang. Ya. Yes, okay. Bye, Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Boleh rehat sekarang. Thank you, Bye-bye. teacher. Welcome, Nurin.